Hello Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini berlaku sesuatu paling tergempar di Istana Negara. Setelah selesai kemarin dua calon Perdana Menteri Malaysia, yaitu Muhyiddin Yassin dan juga Anwar Ibrahim, menghadap Agong pada 4.30 petang kemarin. Namun masih belum ada keputusan untuk menjadi Perdana Menteri dan pembentukan kerajaan baru. Sudah pasti rakyat Malaysia menjadi penantian rakyat Malaysia belum terjawab sehingga hari ini. Setelah itu, berita susulan Barisan Nasional diarahkan untuk menghantar 30 ahli parlimen untuk menghadap Agong pada pagi ini, pada 10.30 pagi ini. Setelah itu, tiba-tiba BN pula mengumumkan kenyataan bahawa minta ditangguhkan dulu untuk menghadap Agong. Nah, ini sangat melambat-lambatkan proses pembentukan kerajaan, proses pencarian Perdana Menteri. Walaupun Anwar Ibrahim ada mengeluarkan kenyataan jawatan Perdana Menteri dibuka, jadi sesiapa saja yang mau membuat permohonan dipersilakan. Begitulah kenyataan Anwar Ibrahim. Makna kata jawatan PM pada hari ini kosong. Tuan-tuan dan puan-puan semua, rakyat Malaysia semua, BN akan menghadap Agong pada hari ini 10.30. Selepas itu GPS pula, Agong titah GPS menghantar 5 wakil untuk menghadap Agong untuk proses yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dapat melihat betapa berusahanya Agong untuk proses pembentukan kerajaan untuk rakyat Malaysia. Jadi diharapkan ataupun dijangka pada hari ini kita akan mendapat satu lagi petunjuk, satu lagi petanda Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10, antara iya atau tidak. Dan ini adalah petanda hari ini yang kita akan terima selepas Barisan Nasional menghantar 30 ahli parlimen menghadap Agong, dan juga GPS pun menghantar 5 ahli parlimen menghadap Agong untuk proses yang sama. Jadi hari ini kita akan mendapat petanda lagi. Adakah Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri ke-10? Adakah Anwar Ibrahim akan membentuk kerajaan baru? Boleh jadi antara tiga sebab ini, tiga kesan ataupun tiga situasi untuk pembentukan kerajaan pada ketika ini, setelah parlimen digantung dan tidak ada sesiapa yang dapat majority untuk membentuk kerajaan. PN pun tak dapat, PH pun tak dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, terdapat tiga pilihan yang mungkin boleh berlaku pada Malaysia pada hari ini. Pertama, kerajaan perpaduan. Kedua, kerajaan minoriti. Dan ketiga, kerajaan caretaker. Jadi antara ketiga-tiga ini boleh berlaku. Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri, namun berasaskan kerajaan minoriti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita harap jangan lagi lah lama-lama tangguh. Kita harap yang di Purtan Agong tidak lagi terlalu melayan kerana ahli politik. Sudahlah Muhyiddin Yassin diarahkan ataupun telah terima cadangan daripada Agong untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Saya rasa Anwar tidak masalah untuk PH dan PN, namun Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin telah sepakat dengan semua ahli pimpinan PN sejak dari dulu lagi, dan berkata tidak mungkin akan pernah mengadakan kerjasama dengan PH. Ada yang kawan saya kata Muhyiddin durhaka kepada Agong sebab tidak mendengar cadangan Agong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, inilah politik di Malaysia pada ketika ini. Parlimen digantung, setiap satu parti, ketua-ketua parti
gabungan parti-parti politik dipanggil ke Istana Negara. Hari ini giliran BN 30 ahli parlimen dan GPS 5 ahli parlimen. Kita nantikan apa keputusan daripada Istana Negara hari ini. Dan ini adalah info terkini daripada Istana Negara hari ini, yaitu Istana Negara akan memanggil 30 ahli parlimen Barisan Nasional dan 5 ahli parlimen GPS untuk proses yang sama, pembentukan kerajaan dan semua yang berkaitan dengannya. Jadi tonton dan puan-puan, itu saja status hari ini yang saya boleh kongsikan. Muhyiddin dan Anwar Ibrahim bakal menjadi Perdana Menteri ke-10 hari. Menjadi penantian rakyat Malaysia belum terjawab sehingga hari ini. Setelah itu, berita susulan Barisan Nasional diarahkan untuk menghantar 30 ahli parlimen untuk menghadap Agong pada pagi ini, pada 10.30 pagi ini. Setelah itu, tiba-tiba BN pula mengumumkan kenyataan bahwa minta ditangguhkan dulu untuk menghadap Agong. Nah, ini sangat melambat-lambatkan proses pembentukan kerajaan, proses pencarian Perdana Menteri. Walaupun Anwar Ibrahim ada mengeluarkan kenyataan jawatan Perdana Menteri dibuka, jadi sesiapa saja yang mau membuat permohonan dipersilakan. Begitulah kenyataan Anwar Ibrahim. Makna kata jawatan PM pada hari ini kosong. Tonton dan puan semua, rakyat Malaysia semua, BN akan menghadap Agong pada hari ini 10.30. Selepas itu GPS pula, Agong titah GPS menghantar 5 wakil untuk menghadap Agong untuk proses yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dapat melihat betapa berusahanya Agong untuk proses pembentukan kerajaan untuk rakyat Malaysia. Jadi diharapkan ataupun dijangka pada hari ini kita akan mendapat satu lagi petunjuk, satu lagi petanda Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10, antara iya atau tidak. Dan ini adalah petanda hari ini yang kita akan terima selepas Barisan Nasional menghantar 30 ahli parlimen menghadap Agong, dan juga GPS pun menghantar 5 ahli parlimen menghadap Agong untuk proses yang sama. Jadi hari ini kita akan mendapat petanda lagi. Adakah Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri ke-10? Adakah Anwar Ibrahim akan membentuk kerajaan baru? Boleh jadi antara tiga sebab ini, tiga kesan ataupun tiga situasi untuk pembentukan kerajaan pada ketika ini setelah parlimen digantung dan tidak ada sesiapa yang dapat majority untuk membentuk kerajaan. PN pun tak dapat, PH pun tak dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, terdapat tiga pilihan yang mungkin boleh berlaku pada Malaysia pada hari ini. Pertama, kerajaan perpaduan. Kedua, kerajaan minoriti. Dan ketiga, kerajaan caretaker. Jadi antara ketiga-tiga ini boleh berlaku. Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri, namun berasaskan kerajaan minoriti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita harap jangan lagi lah lama-lama tangguh. Kita harap yang di Purtan Agong tidak lagi terlalu melayan kerana ahli politik. Sudahlah Muhyiddin Yassin diarahkan ataupun telah terima cadangan daripada Agong untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Saya rasa Anwar tidak masalah untuk PH dan PN, namun Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin telah sepakat dengan semua ahli pimpinan PN sejak dari dulu lagi, dan berkata tidak mungkin akan pernah mengadakan kerjasama dengan PH. Ada yang kawan saya kata Muhyiddin durhaka kepada Agong sebab tidak mendengar cadangan Agong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, inilah politik di Malaysia pada ketika ini. Parlimen digantung, setiap satu parti, ketua-ketua parti
gabungan parti-parti politik dipanggil ke Istana Negara. Hari ini giliran BN 30 ahli parlemen dan GPS 5 ahli parlemen. Kita nantikan apa keputusan daripada Istana Negara hari ini. Dan ini adalah info terkini daripada Istana Negara hari ini, yaitu Istana Negara akan memanggil 30 ahli parlemen Barisan Nasional dan 5 ahli parlemen GPS untuk proses yang sama, pembentukan kerajaan dan semua yang berkaitan dengannya. Jadi tonton dan puan-puan, itu saja status hari ini yang saya boleh kongsikan. Muhyiddin dan Anwar Ibrahim bakal menjadi Perdana Menteri ke-10 hari ini atau tidak, semuanya akan terjawab dalam masa yang terdekat ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk update terkini PRU 15.